Puak-puak ni suka manusia tak kenal Allah. Bila tak kenal bertukar aja. Tu ikut nak apa cakap, apa nak buat, apa nak percaya, tak ada landasan, tak ada sempadan. Tapi orang yang ada akidah, ilmu akidah, ada pemantau, ada tempat-tempat. Bercakap macam ni tak boleh, syirik. Perbuatan macam ni syirik. Perasaan makna pegangan dalam hati begini syirik. Dah kalau kita tak belajar, mana kita nak nampak landasan? Kalau kita tak belajar, mana nak nampak landasan? Tu satu di antara pahaman yang menolak belajar ilmu sifat 20. Ilmu usuluddin, ilmu sifat 20 pun orang panggil, ilmu usuluddin pun orang panggil, ilmu kalam pun orang panggil, ilmu tauhid pun orang panggil. Sebab apa dipanggilkan ilmu tauhid? Kerana ilmu ni nak mengajak kita supaya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sebab apa dipanggilkan ilmu usuluddin? Kerana mengenal Allah Ta'ala ini adalah merupakan asas dan tunjang dalam agama. Tunjang agama. Maknanya segala amal ibadat yang lain semuanya duduk di atas sejauh mana pengenalan kita terhadap Allah. Tak guna maknanya kalau kita buat amal banyak-banyak tetapi kita mensyirikkan Allah. Sebab tu ilmu ni dipanggil ilmu usuluddin. Dengar nama tu orang takut. Bahaya ilmu usuluddin ni, nanti sesat belajar. Dia tak tahu tak belajar, itulah yang terdedah kepada kesesatan. Dia kata bahaya belajar ilmu usuluddin ni. Silap-silap sesat. Itulah dia tipu daya syaitan. Sebab musuh utama dia. Syaitan tugas dia mensyirikkan manusia, menarik manusia kepada kemusyrikan. Adapun ilmu ni nak menjaga manusia daripada mengesahkan Allah, jangan terjatuh kepada kemusyrikan. Sebab tu dia punya cobaan itu hebat. Jangan bagi orang-orang ni belajar ilmu. Sebab apa? Bila orang ni memiliki ilmu akidah, tak ada harapan lah nak mensyirikkan mereka. Tapi orang yang tak ada ilmu, peluang cerah sangat-sangat. Kadang-kadang ikut cakap, tak ada sempadan. Allah Rabbi, itu bahaya. Dan di antara ilmu yang sesatnya, di antara pahaman yang menyeleweng daripada pahaman ahli sunnah wal jamaah, iaitu mana? Tadi yang pertamanya menolak ilmu sifat 20. Dia kata ilmu sifat 20 tak wajib belajar, jangan pakai. Tak kira siapa pun. Tak kira siapa tinggi mana pun sijilnya, kalau mengatakan ilmu sifat 20 tak wajib belajar, itu bukan pahaman ahli sunnah. Bukan pahaman ahli sunnah. Dan yang keduanya, ajaran-ajaran melihat Tuhan dalam dunia. Ada pula pahaman tengok Tuhan dalam dunia ni. Orang nak lah ni, pelik daripada orang lain. Pelik daripada orang lain ni. Tapi nak belajar ni kena pukul 1 pagi lah. Sebab kalau siang-siang katanya kebau lembu dengar, nanti kebau lembu pun tahu. Jadi dia ada tok guru yang bawa pahaman ni. Dia kata kalau kau ikut aku ni, satu masa kau akan boleh tengok Tuhan. Siapa tak nak tu? Hebat daripada orang lain. Orang lain tak boleh tengok. Ni dengan dia kalau mengaji boleh tengok Tuhan. Orang nak yang pelik-pelik ni. Sebab beza sikit daripada orang lain. Dan ajaran-ajaran yang memegang kepada zahir ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni makna dalam Al-Quran ada dua jenis ayat. Yang pertamanya ayat muhkamah. Ayat muhkamah ni mana ayat yang terang, nyata, jelas. Kalau dibacakan ertinya, terjemahannya tidak membawa kesamaran apa-apa. Tapi yang dipanggil ayat mutasyabihat ni apabila diterjemahkan maknanya membawa kesamaran, menyengutukan Allah Ta'ala dengan selain Allah. Contoh perkataan yadullahi fawqa aydihim. Kalau nak diterjemahkan, kalau orang pandai bahasa Arab, yadullah makna tangan Allah. Bila sebut tangan Allah, segera dah akal kita terbayang dah. Dah cuba nak membayangkan tangan Allah tu bagaimana? Itu dipanggil ayat mutasyabihat. Di atas, di bawah memanggil, dipanggil Allah Ta'ala tu berpihak di atas, berpihak di bawah. Bertentangan. Ini semua ayat mutasyabihat. Sebab pihak dan masa itu adalah untuk makhluk, bukan untuk Allah. Allah Ta'ala adalah merupakan zat yang tidak memiliki mana-mana tempat sekalipun. Yang dikatakan memiliki tempat ni adalah jirim ataupun jisim ataupun jauhar. Bila sebut jisim, jirim, jauhar, dia wajib bertempat walau di mana-mana. Walaupun kita tak tahu, mesti bertempat. Tapi bila kata Allah, Allah bukan jirim. Setiap jirim hukumnya baru. Setiap jirim hukumnya baru. Setiap jirim hukumnya makhluk, diciptakan. Maka kalau Allah dikatakan bertempat, makna Allah itu jirim.
Bila Allah Ta'ala tujiri, maknanya Allah itu bersifat dengan baharu. Apa makna baharu? Asalnya tiada, kemudian wujud. Itu orang panggil baharu. Tiap-tiap benda yang baru, ada yang menciptakan dia. Dah kalau Allah Ta'ala baharu, siapa yang menciptakan Allah? Itulah ilmu yang akan, maknanya yang terdapat di dalam ilmu usuluddin. Supaya kita boleh menjaga akidah kita, supaya jangan sekali-kali menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. InsyaAllah masa pun dah nak hampir tamat dah tu. Kalau ada rezeki, kalau ada jodoh lain, insyaAllah kita boleh sambung lagi. Baik. Jadi saya harapkanlah tuan-tuan yang dirahmati Allah, carilah, usahalah, gunakanlah keselesaan, gunakanlah kemudahan yang Allah bagi pada kita, kenderaan dan sebagainya itu untuk membantu akhirat kita, untuk mencari ilmu-ilmu yang difardukan oleh Allah. Ada orang menjadikan alasan sibuk bekerja tanpa menuntut ilmu. Sebenarnya cara mencari rezeki yang begini adalah cara mencari rezeki yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menggunakan alasan bersibuk dengan mencari nafkah sehingga meninggalkan perkara wajib yang lain. Jadi pendapatan yang kita dapat tu tak berkat sebab kita dah cari cara dengan cara yang ditegak oleh Allah. Contoh, kita sembahyang zuhur sampai waktu asar kita langgar je. Sembahyang zuhur tak sudah-sudah sampai masuk maghrib. Boleh tak? Boleh. Sembahyang zuhur tak bagi salam sampai ke sudah. Azan asar buat tak ada. Tak boleh lah sebab dah masuk sempadan kewajipan yang lain. Wajib kena buat. Makna nak cari nafkah pun mesti, menuntut ilmu pun mesti. Kalau kita dah korbankan hari-hari Isnin sampai Jumaat kita bekerja, kena korbankan, terpaksa, wajib korbankan waktu untuk mencari ilmu. Wallahu a'lam, ilmu atam. InsyaAllah setakat itu saja. Dan di kesempatan ini saya nak bermohon kepada tuan-tuan yang mulia sekalian, saya ada hajat untuk membuat sedikit kutipan, maknanya sumbangan ikhlas daripada tuan-tuan untuk pondok saya, bukan pondok saya dah, pondok mudi saya yang bernama Ustaz Ghazali bin Yusuf. Kalau tuan-tuan datang ke Melaka, sila-silalah datang ke pondok kami tu. Pondok kami itu didirikan atas tanah mudi sendiri, seluas 2 ekar. Diwakafkan pondok tersebut untuk pondok lah, untuk buat pondok. Jadi di pondok kami ni ada 3 bahagian. Yang pertamanya warga mas tak ramai, dalam 15 orang. Kemudian ada pelajar tahfiz dan pelajar alim kitab. Jadi duduk di situ lah, makan minum situ lah. Kalau setahun lah, cuma adalah cuti-cuti tu. Jadi pondok tradisional macam mana di Kedah, di Kelantan macam tu lah. Dan pondok saya ni, pondok kami ni tak ada mengenakan apa-apa bayaran pun. Pendaftaran ke, duit kitab ke, duit makan ke, tak. Semuanya mudi tak nak ambil duit daripada orang yang datang belajar situ, kerana mudi nak gunakan duit yang diinfakkan oleh orang ramai nak menjaga tempat tu. Tak nak duit tu dikumpulkan. Dan sekarang ni untuk pengetahuan tuan-tuan, pondok kita tengah buat masjid dan dah hampir siap, dah 90% dah siap. Dan dalam masa yang sama kita ada beli, usaha nak beli tanah sebelah tu, dah terbayar dah. Harga tanah tu 2 ekar dalam 180,000. Yang dah baru-baru ni dengan ceritanya dah dibayarkan 120,000 dah. Ada lagi dalam 80,000 yang macam itulah. Jadi saya membuka ruang dan kesempatan ini untuk tuan-tuan memberikan sumbangan sekadar keikhlasan tuan-tuan. Kalau kata Tok Guru saya dulu, seria sama pun tak apalah. Seria sama, RM1 ke 5 posen ke 10 posen, ikutlah, mudah-mudahan itu menjadi saham kita. InsyaAllah. Sekian sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una wa rabbana faqih lana wa qawwat lana fi dinina wa ahli kutubil fadhakar. Allahumma ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal